Okay, so untuk soalan 40, kita start 40 lah. So the genotype of a human zygote will be differ. Differ ni maksud dia apa? Berbeza from that of both parents. Okay, so human zygote ni akan berlainan daripada dua lah mak dan ayah dia. So which of the following does not contribute to this variation? Jawapan awak apa? Does not. Dengar tak ni? Nampak tak? Nampak medium. Okay, yang mana yang tak contribute untuk variation dalam hal ni? Kias mata tu apa? Kias mata tu apa? Ada orang tak ni? Tempat berlaku crossover. Yes, tempat berlakunya crossing over. So kalau kita ada dua homologous kromosom, okay, so crossing over akan berlaku dekat satu kaki, dua kaki, iaitu the non-sister chromatic lah between dua ni. Okay. So tempat berlakunya pertukaran genetik atau crossing over ni kita panggil kias mata lah. Okay. So adakah kias mata contribute kepada variation ni? Yes or no? No. No. Yes. Mata ni tempat berlakunya crossing over. So bila berlaku crossing over kat sini akan berlaku pertukaran genetik. Kalau nampak dulu ni. So yes lah, dia tukarlah genetik antara kromosom ni dengan kromosom satu lagi. Mutation of the gene. So kalau berlaku mutation dekat gene ni, adakah dia menyebabkan variasi juga? Yeah. Yes, betul juga. Random combination of gametes. Iaitu waktu metafase kan, metafase 1, metafase 2, dia akan randomly je align together. Ni dengan ni, satu lagi dengan satu lagi. Adakah itu leads kepada variation juga? Yeah. Yes, so presence of dominant gene ni taklah, dia tak leads kepada variation. Okay, memang adalah dominant gene, tapi tengok pula gabungan dia. Okay, so jawapan dia adalah C. So nombor 41, a girl has blood group A and brother ada blood group B. Which combination of genotype cannot belong to their parents? So soalan macam ni, awak kena assume lah. So adik dia yang perempuan ni boleh jadi IA atau dan abang dia ataupun brother dia boleh jadi IBIB ataupun IBIO. So kat sini soalan dia yang mana tak mungkin jadi parents dia. So kalau logik, adakah logik kalau parents dia mak dia IA? Logik tak? Logik. So try buat mak dia IA, ayah dia IBIO. Okay, so mak dia hanya boleh contribute satu jenis gamete, ayah dia boleh. Okay. Nampak tak ni dia buat ni? So, kalau mak dia IA, okay, possibility untuk dapat anak apa dia? Ni possibilities untuk darah untuk anak dia. Betul tak dia buat ni? Betul. Boleh tak ibu dan bapa A ni mendapatkan anak blood group A atau blood group B? Ni blood group apa? A. Ni blood group apa? AB. B. Adakah parents A mendapatkan anak berdarah group B? Tak. Tak boleh. Tak. So kita kena try lah. Faham semua? So sepatutnya ni tak boleh. Kita dah try, dia tak akan mungkin dapat anak yang berdarah group B. Kalau ada masa, tolong double check lah. So kalau kita buat IB, so mak dia keluarkan AB, ayah dia pun boleh keluarkan AB, anak dia boleh AB, boleh betul? Boleh AB, boleh BB. Boleh tak blood group A dengan B? Boleh ke tak boleh? Yang kedua ni boleh tak ada anak dia blood group A dengan blood group B? Ada tak? Ada. Yang ini pun sama.
IA, IB kalau awak buat awak akan nampak. IO boleh keluarkan O sahaja. Manakala IO boleh keluarkan O sahaja. Ni boleh keluarkan A atau B. So dia boleh jadi AO dengan B, O. So boleh tak dihasilkan A dengan B? Boleh. Yang ini pula dia boleh keluarkan gametes IO dengan IB, IA dengan IO. Okay, so dia boleh hasilkan AB, B, A dan O. Betul tak? Semua boleh. Betul. So kat sini yang lain semua boleh kecuali A. So jawapan dia lah. Sebenarnya kita dah tahu dah jawapan dia ni kan. So untuk PSPT sebabkan masa awak tak banyak kan. Awak ada 30 question untuk jawab dalam masa 1 jam. So awak hanya ada 2 minit sahaja untuk jawab setiap satu soalan. Sekejap lah sebenarnya. Sebab kita ada 10 soalan aneka pilihan dengan aneka gabungan. Okay. So kalau nampak soalan ni, which is awak try the first one dan awak dah nampak obviously salah. So awak bulat lah. Kalau jadi medium bulat lah. Tapi kalau ada masa lebih, yes, you can double check yang lain betul tak salah. So untuk soalan gini, buatlah tanda sikit untuk double check betul tak yang lain salah. Takut kita tersilap buat yang first. Okay, faham? Tapi amalkan yang potong mana confirm salah tu. Okay, so untuk 42 jawapan apa? Jawab kan semua? 42 jawapan dia apa? D. 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 Bola B. D. Dadu. Okay, ada tak dapat jawab? Ada perlukan explanation? Perlukan explanation? Ada salah tak? Dia tanya ratio 1. Type A dengan type B. Ni darah A, darah B. 1:1. Maknanya anak dia memang ada 2 jenis lah kan. Bila 1:1 tu 50-50 lah. Betul tak? So kat sini, blood group mother dengan father. Okay, saya terus ambil yang ni lah. Sebab awak dah bagi jawapan. IAIB dengan IO. Betul tak? Betul. So kalau kita try buat genetic diagram, anak dia hanya boleh jadi 2 jenis ni. Betul? Blood group A. Blood group A dengan blood group B. Iaitu ratio dia 50% ataupun 1:1. Jelas? Jelas. Lain tu kalau buat memang tak dapat lah, boleh try buat nanti, okay? So soalan seterusnya, 43, jawapan apa? C. C madam. Yes, C, okay. Why hemophilia more likely occur in human male daripada female? Sebab awak tahu penyakit hemophilia ni adalah disebabkan sex link, iaitu X kromosom dia boleh carry dari recessive allele ataupun apa-apa allele lah, hanya kromosom je. Manakala Y kromosom tak boleh carry apa-apa allele. Okay, that's why dia more likely to occur male. Sebab male hanya ada satu X sahaja. So dia dapat je recessive, automatically dia terkena penyakit tu lah. Beza dengan perempuan, sebab dia ada 2 X, kalau satu X recessive, satu dominant, so dia takkan terkena teruslah penyakit tu. Dia hanya menjadi carrier which is still normal person. Carrier tu masih normal person, cuma dia digelar carrier sebab dia bawa gene tu. Okay? So nombor 44 jawapannya apa? Ada tak dapat jawapan? Two parents, both blood group A dengan daughter blood group O. Okay, probability next child will be boy that has blood group O. Okay, so kat sini O tu memang confirm lah IO. Betul tak? Betul? Okay. Then dia kata two parents, both blood group A have a daughter. So A ni boleh jadi IA ataupun betul tak? Betul? Betul. Bukan. Dia kata apa? Both parent blood group O. Anak dia blood group
Oh, both parent budak group A. So, kalau both parent group A dan anak dia budak group A, apakah dia punya genotype untuk ayah dengan mak dia? IAIO ataupun IAIA? Mana satu? Mana satu? IAIO. Sebab apa? Sebab anak dia O kan. So, kalau IAIA tak dapat lah. So, ni parent dia dua-dua. So, genotype yang dia keluarkan adalah sama lah. Okay. And then dia kata probability their next child will be a boy. Okay. Tak kisahlah boy ke girl ke. Kadang-kadang soalan ni cinta dia nak berperangkap kan. Okay. So kita tengok probability untuk anak dia dapat cinta. IAIA, IAIO, IAIO, IOIO. So probability untuk anak dia dapat blood group O mana satu? Berapa? Satu daripada 4. 4. 0.25. Okay. Jawapan apa? 0.25. Satu dah 0.25 dulu. Dia boleh jawab 0.25. Dah apa tadi? Siapa dapat 0.25? Tak dapat meja tapi ambil yang paling sikit. Ambil yang paling dekat lah. Kalau dia akan jawab 0.25. Sebab 1/4 lah. Dan dia tak cakap pun berapa probability ni. Dia sama je. Tak kisahlah berapa orang anak kan. Probability untuk dapat benda tu adalah 1 daripada 4. Macam tu. Itu probability. Bukannya kalau dah anak nombor 1 darah ni, anak nombor 2 darah ni. Tak ada pun istilah macam tu. Okay. So ni nanti Media confirm balik. Kalau Media akan jawab 0.25. Okay. So soalan seterusnya 45 dapat apa? B. Soalan lebih kurang je soalan semua. Soalan 46. Soalan 46 apa dia? D, madam. D ke? Confirm? Confirm. D. Ada orang lain jawapan lain? A. Okay, jawapan lain lagi? Kenapa jawab A? Kenapa jawab A? Yang A juga Media tahu. Sebab dia nak skin condition. Skin condition tak ada dalam set link. Dia kena autosoma. Okay, dia nak skin condition tu satu. Itu satu dia punya point, which is dia bukan sex link. Okay, betul? Boleh terima, tapi kalau dia nak jadikan dia sex link pun tak ada masalah sebenarnya. Satu lagi reason kenapa dia bukan sex link adalah anak perempuan dia affected walaupun mak ayah dia normal. So dia bukan sex link gene. Untuk sex link gene, mestilah salah satu mestilah bapak dia at least kena ada penyakit. Sebabnya kalau fisiologik, okay, X kromosom dia boleh carry recessive type kalau sex link gene. Dan untuk seorang perempuan jadi affected, dia kena terima dua-dua recessive. So dua-dua recessive, salah satu recessive mesti dah daripada ayah. Tapi bila ayah dia normal, boleh tak dia dapat recessive daripada ayah? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Bila tak boleh, automatically tak boleh lah sex link gene. So ini adalah autosomal. Tapi macam ni kita nak tahu dia adalah autosomal dominant ataupun autosomal recessive. Kalau perasan, okay, anak dia banyak kena, betul tak? Okay. Macam ni. Betul. Siapa jawab autosomal recessive? Siapa jawab autosomal recessive? Autosomal dominant. Siapa tadi?
saya. Kenapa dominan bukan resesi? Sebab saya fikir ada dua orang yang normal. Kat mana? Yang anak dia tu ada dua normal perempuan. Ni. Ha. Okey. Siapa jawab resesi jadi lelaki? Siapa? Ya, ada. Siapa jawab resesi? Siapa tu? Fauzul ke? Ya. Kenapa? Sebab Kenapa? dia yang tu kan nombor 2 tu. Tapi dia menghasilkan 2 affected. Ni. Ha. Betul. Okay. So kalau kita cakap dia autism dominan, logiknya parents dia pun dah kena ada penyakit, betul tak? Sebab dominan boleh kena penyakit. Tapi kat sini parents dia normal, anak dia kena penyakit. Untuk anak dia kena penyakit, logiknya kena ada homozygous recessive lah. Sebab kalau anak dia tak ada homozygous recessive, anak dia takkan terkena penyakit. Betul tak kat sini? Melainkan parents dia semua pun berpenyakit. Itu baru dikira dominan. Maknanya ada dominan je dah boleh kena penyakit. Sedangkan dia ada satu anak yang normal. Faham tak? Beza dia. Jadi jawab dominan tu, faham tak yang lain? Faham. Jadi fahamkan beza sex gene dengan autosomal. Kalau anak perempuan kena tanpa ayahnya kena, salah. Dia bukan sex linked. Sebab aku ingat bila dia kena penyakit, sebab tu biasa kan nampak pedigree macam ni, tulis XY, XX. Oh, mak dia kena penyakit. Maknanya dia ada H kecil ke tak kisah. Andaian je semua ni. Andaian je. Tulis H ke, tulis huruf kecil apa-apa ke supaya tahu, oh ni kena ada resesi, kena ada benda-benda macam tu. Okay, so soalan 47 jawapan apa? Increase number of different allele. Different allele. Apa dia? Jawapannya apa? Gene mutation lah. Okay, sebab dia akan mengubah allele yang sedia ada tu. Faham? Faham tak ni? Faham. Okay, soalan 48 jawapan apa? Boleh. Jawapan apa? 48? B. B. Okay. B. Okay. Ada jawapan lain? Kita buat sama-sama. Red, green, colour blindness. Okay. Red, green, colour blindness is a sex-linked recessive trait. Jadi dah bagi tahu sex-linked recessive trait, maknanya mesti kaitkan dengan X lah. A colour-blind man carries a woman with normal vision. So, man adalah XY, woman adalah XX. So, kita tulis siap-siap, keluarkan maklumat XY kahwin dengan XX. Tapi yang mana colour blind sekarang ni? Yang mana colour blind? Father. Man. Ada kan? So saya buat B kecil lah kat sini. Sebab dia nak buat B kecil. Tak kisahlah nak buat C ke. Tapi saya tak suka guna C sebab sama je besar kecil tu kan. So kita buat B kecil. Mak dia normal ke tak? Normal. Normal. So mak dia boleh jadi B besar. B besar ataupun B besar, B kecil. Betul? Carrier is a masih normal lah. Tapi kita buat je macam ni dulu. Okay. Father is a colour blind. Okay. Tapi dekat sini dia cakap woman ni with normal vision ni ayah dia colour blind. So dia ada possibility, dia confirm dapat satu recessive allele daripada ayah dia, betul tak? Betul. So ni tak valid lah, kita kena guna ni lah. Sebab yang ini confirm daripada mak dia. Sebab dia normal. Sebab kalau tak, dia memang ni daripada ayah sebab ayah ada XY. Ayah boleh bagi Y tak dekat perempuan? Tak. Tak boleh. So ayah memang akan contribute X B kecil ataupun recessive allele kepada anak perempuan dia. So bila cakap normal, kita tahulah yang satu lagi ni dapat daripada mak dia. So ini adalah genotype untuk perempuan yang kahwin dengan colourblind man. Setakat tu jelas tak? Setakat tu jelas? Jelas. Jelas. Genetik yang dia boleh keluarkan hanyalah XP dengan Y. Yang ini pula XP besar, XP kecil. So, kalau kita kahwinkan XP besar, XP kecil,
X, B kecil, X, B kecil, X, B besar Y, X, B kecil Y. So ini adalah female, female, male, male. Ini normal tak? Normal. Carrier. Ini colorblind. Ini normal. Yang ni colorblind. So apa soalan dia? Probability daughter, anak perempuan colorblind. Berapa orang anak perempuan dia ada? 2. 1, 2. So anak perempuan total 2. Berapa orang boleh colorblind antara 2 ni? 1. Kan? 1. Nombor ni. So 1 per 2. 1 per 2 patutnya 0.5 0.5. 0.5 lah. Half lah. 1 per 2 tu half kan? So jawapan dia adalah C. Faham tak yang lain? Faham tak? Faham? Faham, Madam. So hemophilia is caused by a sex linked recessive allele. Two parents have a hemophilic son, a normal son dengan hemophilic daughter. What are the most likely genotypes of the parents? Jawapan awak apa? Jawapan apa? So, dan ini adalah sex linked gene. So dia melibatkan XX dengan XY. So jawapan A. ada yang salah? Ada yang salah? Ada. Hemophilic sign dia punya genotype apa? Ada. Baca sikit genotype untuk hemophilic sign. H kecil. H kecil. Okay. Normal sign? X. H besar. Y. Okay. Hemophilic daughter? X. H kecil. X. H kecil. H kecil. Okay. Hemophilic daughter. Dia kena dua-dua H dah. So ini genotype untuk anak-anak dia. So kena tengoklah yang mana logik untuk dapatkan semua genotype ni. So jawapan dia adalah A. Dia boleh bagi H gabung dengan H kecil. Okay. Dia boleh bagi H besar dengan Y. Which is yang ini. Okay. Dia boleh bagi H kecil dengan H kecil which is yang ini. Dia boleh bagi H kecil dengan Y yang ini. Betul? Jawapan dia adalah A. Betul semua soal 50. Jawapan nak apa? Jawapan 50. A. Semua dapat jawapan A? Dapat. Dapat Okay. So nombor 51 jawapan nak apa? B. Ada tak yang tak dapat jawapan? Ada tak yang tak dapat jawapan? Ada tak? Ada tak? Tak dapat jawapan. Semua dapat? Faham? Perlu media explain ke tak perlu ni? Perlu ke tak perlu? Tak, Madam. Tak Oh, harap semua dapat jawapan lah. Perlu Madam explain. Perlu pula. Okay. So, kita tengok soalan ni. Dua most method. Maksudnya kita breakkan je lah. Satu homozygous dominant. Okay, tak kisahlah homozygous dominant apa untuk satu karakter. Homozygous recessive untuk another. Okay, so medium buat AA boleh. Dan homozygous recessive untuk another, medium buat kecil-kecil lah. Satu karakter saja. Okay. The other animal heterozygous untuk both karakter. Maksudnya, ada dua karakter yang dimulai kat sini. Okay, faham? Faham? Oh, ni maksudnya karakter satu lagi lah. So, B kecil. Okay, faham tak kat sini? Satu lagi haiwan, heterozygous untuk kedua-dua karakter. So, medium akan assume A besar, A kecil, B besar, B kecil. Setakat ni jelas?
Setakat ni jelas? Jelas. Jelas sebab dia sebut one character dan satu lagi recessive untuk another. Homozygous recessive, homozygous dominant. Satu karakter. Dan dia cakap animal seterusnya dua-dua heterozygous. So Madam buat macam ni lah. So bila kita kahwinkan dia orang ataupun kita nikahkan dia orang, dia akan jadi So tanya how many phenotypes expected in this offspring. So kita kena keluarkan gametes dia dulu. So apakah gametes yang boleh keluarkan untuk animals? Number 1. Sebut sikit. A besar, B kecil. A besar, B kecil, lagi. Dah macam tu. Lagi. Yang ni. Ni tu je lah kan. Tak boleh ada pilihan lah kan. Itu je yang possible. Kat sini boleh banyak-banyak. Betul? A besar, B besar. A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, lepas tu, kalau anak dia dapat apa? Okay, jelas, faham? Nampak tak? Nampak. Cakap ni. Okay, so let's say karakter dia yang kita cakap tu mata dengan rambut. Okay, mata dengan rambut. So ni dominant. Okay. So ni apa yang dia akan express? Mata dominant ke recessive? Jadi gini ya kan? Kita ni phenotype lah. B. Betul, phenotype dia yang boleh express. Mata A besar biru, A kecil merah. Rambut B besar biru, B kecil merah. Okey. Boleh? Nampak? Dekat sini dia jadi biru, mata biru dengan apa dia? Biru. Rambut biru. Yang ni mata biru, Rambut Rambut. merah. yang ni mata biru, rambut biru. Betul tak? Betul. Betul. Ini apa ni? Betul lagi ni. Mata biru, rambut merah. Berapa karakteristik ataupun phenotype? Ni sama dengan ni kan? Ni sama dengan ni. Betul tak? Ya, Betul. Berapa karakteristik atau berapa phenotype yang awak boleh jumpa? 2. Jelas tak semua? Jelas. Okey. Seterusnya, the diagram shows the inheritance of hemophilia in a family. Okay. If daughter form married a normal male, what is the probability their first child would suffer from hemophilia? Jawapan awak berapa? Ini soalan tadi ke? Oh, tak. Jawapan berapa? Ni kahwin dengan normal male. Jawapannya apa? Dapat jawapan tak? Dapat jawapan tak? Dapat jawapan ke tak? Cuba jawab. Dapat ke tak dapat tu? Tak. Tak dapat. So kita buat sama-sama. Okay. So boleh beritahu madam apa genotype untuk number 1? Dia lelaki ke perempuan ni? Laki. XY lah kan? Ni lelaki ke perempuan? Perempuan. XX. Okay, so samalah madam repeat benda tu. Okay. So, soalan madam, sekarang madam kita letak dia punya phenotype lah. Dia kata hemophilia. So, kita ada H besar dan H kecil. Ni normal. H besar ke H kecil? H besar. H besar. Ini mak dia?
H H besar tak besar, tahu H H apa. besar. Kita assume tak tahu H apa. Okay. Ni normal. H besar kan? Ni Normal. normal. H besar tak tahulah H kecil ke H besar. Okay. So yang ni pun sama. H besar tak tahulah H kecil ke H besar. Jadi normal juga. Tapi yang ini dia jadi H kecil. Betul tak? Betul. 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 Bila kita tahu dia ada H kecil X, kromosom ada H kecil, adakah dia dapat pada ayah? Tak. Tak. So dia mestilah dapat daripada so, mak dia mesti kena ada satu H kecil. Barulah dia boleh dapat. Betul. So kat sini pun dia boleh jadi dua-dua lah. Logiknya satu akan ada H kecil, satu lagi H besar, H besar. Betul tak? Betul. 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 Okay. So if daughter 4 married dengan normal male, what is the probability that their first child would suffer from hemophilia? Okay. Soalan ni, dia boleh jadi dua ni bertukar ke tak? Dia boleh jadi ni H besar, H kecil, ini H kecil, H besar. Betul tak Nadia cakap? Betul Nadia cakap? Betul. Betul lah kan? Dia jadi dua-dua lah kan? Should be. Okay, tak apalah. Kita try. So let's say kita H besar, H besar, kahwin dengan apa? Normal. So anak dia boleh jadi apa? Normal. Semua normal kan? Betul tak? So dia boleh jawapan kosong. Tapi kalau kita buat ni, kita akan dapat lain pula kan? Betul tak? Berapa orang boleh kena penyakit? Satu daripada 4. 0.25. So soalan ni macam tak cukup tepat bagi saya sebab Dr. 4 ni boleh jadi H besar, H kecil ataupun H besar, H besar. Betul tak Medan cakap? Medan ada silap. Betul kan? Betul. Betul Sure Confirm Okay, so Medan akan jawab A ataupun C. Nanti Medan confirmkan balik A tu betul ke tak. Okay. So soalan nombor 53 jawapannya apa? Tak ada jawapannya. Oh kat sini. Jawapannya apa? A ke B ke C ke D? Cepat tak masa ni. Jawab ke B. tidak awak ni? B, betul. Jawapan dia adalah B. So sama je. Kalau perasan semuanya repeated je tadi pasal darah, tak pasal darah, hemophilia, X-linked gene, sex-linked gene, semuanya benda sama. Okay. So soalan 54 jawapan dia apa? C. C. Okay. Repeated exposure to the episode cause the flies to become more resistant. So benda ni adalah boleh kita logik lah ataupun benda ni fakta sahaja. Okay. Tak ada kaitan sangat dengan kira-kira. So nombor 55. 55. A. Yang lain dapat tak? Memang seorang je ke buatnya? Dapat ke tidak? Dapat. Dapat. 56, 56. C. C. Okay, dapat Lepas tu. Madam, Okay, saya. macam mana dapat C? Macam mana dapat C? Okay, how many different genotypes can be found kalau kita crosskan B, B, C, C, D, D, C, C. Okay, genotype dia tanya bukannya phenotype. B, B, C, C. Ada buat ni? Mana square? Apa nama ni? Apa yang bertanya tu?
Siapa yang bertanya tu ada buat pandai square tak? Ada buat pandai square tak? Salah Madam buat pandai square ni. Yang bertanya tu ada buat pandai square tak? Saya buat cross je madam. Okey lah. Boleh je buat cross. Dia banyak lah jadinya. So genotype yang boleh dikeluarkan ni adalah BC. Lagi? Cuba bagi tahu Madam. Dapat ni? Dapat. Untuk nombor 1. Nombor 2 pun sama kan? Biji macam tu kan? Betul? Betul. So bila banyak sangat kita punya gamete, so kita kena buat Punnett square supaya senang dan nampak lah sebenarnya. So kat sini jadi B, B, C besar, C besar, B besar, B besar, C besar, C kecil, B besar, B kecil, C besar, C besar, C besar, B kecil, C besar, C kecil. Repeat lah benda tu. So, bila awak repeat benda tu sampai sudah, awak kira berapa type yang boleh dapat. Akan ada yang sama. So, kita nak kira lah yang sama tu. Kita tengok berapa banyak difference genotype yang boleh. Ini. Faham tak yang bertanya? Faham madam. Faham. Contoh yang sama kat sini, nampak tak ni dua sama? Nampak? Nampak? Ni pun sama dua ni. Ni pun sama. Betul tak? So kat sini baru 1, 2, 3, 4. Okey, lepas tu kita sambunglah lagi yang lain. B besar, C kecil, C besar, B kecil, C besar, C kecil. Ni yang nak kena habiskan ke apa ni? Tak ada madam. Faham Kiralah ada berapa jenis perbezaan dia. Jangan kira yang sama. Okay, soalan 57. Jawapan apa? 57. tu C. C. Okay. Nanti kita come back kepada soalan-soalan yang nak media explain Macam bagi jawapan ni. 58 apa? 58 apa? C. C juga. Memang Fauzul seorang dia menjawabnya. Soalan ni tak buat ke? 59. D. D. 60. A. 61. A. A. Ada jawapan lain tak 61? Ada jawapan lain C. tak 61? C. Jawapan dia C. Lepas ni kita datang balik ke 61. Okay. So 62. 62. B. 63. B. 63. 63. Dapat tak? B. B. 64. 64 ni dapat apa nak? Macam soalan salah kat Ustaz Medan. Tapi jawapan dia C. Jadi jangan bagi Ustaz Medan soalan salah. 65. C. A. C. Nanti kita datang balik soalan sebab ada jawapan lain. 66. 66. 66 apa? C. Dapat C tak? 67.
B. Okay. So soalan mana nak bincang ni? Sementara ada lagi 5 minit macam tu. Soalan mana? Lima tujuh. Ini 7 tadi. Nombor 2 ni okey. Nombor 2 dah tadi. 57 57, okay. So the family tree shows the inheritance of condition caused by recessive allele R. Okay. Each of the female are certain to have genus R besar R kecil. Dia ada beritahu tak ni sex changing ke bukan? Dia beritahu tak? Tak beritahu. Dan kalau kita tengok dia punya apa nama ni? Pedigree ni. Okay. Kita nampak sini normal. Ini mak dia yang affected dan anak lelaki dia yang affected. Okay, so tak kisahlah. So kat sini, which of the female are certain to have the genotype R besar, R kecil. Okay, let's say dia adalah sex-linked. Kita tahu dia ada R kecil kan? Kita ada R kecil kan? So tak, dia bukan sex linked. Dah bila dia tak bukan sex linked. Sebab apa dia bukan sex linked? Sebab anak lelaki dekat number 8 ni tak kena penyakit. Sedangkan dia akan XY, dia dapat Y daripada ayah, betul tak? Betul? Betul. Betul. Dan tu dia dapat R besar daripada mak. Tapi mak dia penyakit. So ini bukan adalah sex linked sebab dia tak dapat pun R kecil daripada mak. Sebab dia tak ada penyakit. So ini tak ada kaitan dengan sex linked. Kita akan assume dia sebagai autism punya masalah lah, iaitu dia dah selesai, tak ada apa. So ini adalah R kecil, ni R besar ke R kecil tu dia jadi ini R kecil, ini R kecil. So soalan dia yang mana ada R besar, R kecil. So genotype yang mana ada R besar, R kecil. Yang mana jawapan awak? Yang ini mestilah R besar. Betul tak? So dia salah. Boleh, dia boleh jadi R besar, R kecil salah satu. Okay. Betul? Dan dia pun kena ada satu R kecil, dia pun kena ada satu R kecil sebab anak dia ada R kecil. Betul tak Melia cakap? Betul. Betul. So, dua-dua ada R kecil boleh dilepaskan anak. So satu lagi R besar lah sebab kita nampak dia normal. Untuk didapatkan R kecil, one of her parents kena ada R kecil. So let's say kita letak. Dia lah ada R kecil. Tak ada masalah lelaki ke perempuan. So yang ini akan jadi R besar, R kecil. Yang ini akan jadi, tak kisahlah probability dia sama je lah semua. Dan dia cakap female. Okay, female yang kena ada, wajib ada R besar, R kecil. Of course lah, number 7. Obvious lah sebab anak dia ada penyakit ke. And then lagi number 9. Sebab yang ni ada R kecil, ni R besar. So dia boleh dapat R besar dengan R kecil. Boleh tak kat sini R besar? Boleh? Boleh tak? R besar? Tak. Tak boleh. Yang ni bukan R besar, R kecil. Sebab apa? Sebab anak lelaki dia R kecil. So mesti dapat daripada setiap satu parent. Betul? Betul. 19 dah confirm. So bila kita nampak dekat sini ada R kecil, dekat sini mestilah R besar. Sebab apa R besar bukan R besar, R kecil? Sebab anak dia tak ada yang affect. Faham? Kalau dekat sini R besar, R kecil, mesti salah satu anak dia akan dapat R kecil dan affected. Tapi tak ada. So mestilah mak dia heterozygous sahaja, nombor 11. So bila dia hetero, suami dia recessive, anak dia salah satu akan dapat R besar, R kecil, nombor 15. Faham? Yang bertanya tu faham tak? Banyak sikit Faham. Okay. Kena buat macam tu. Okay, dah 10.59. Ada kelas ke lepas ni? Ada kelas? Ada kelas tak lepas ni?
Ada kelas ke depan ni. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Jangan lupa esok pagi pun madam buat trial, petang pun madam buat trial. So ada 2 trial lah untuk esok. Tolong study elok-elok sebab ni nak tengok markah tu menaik ke turun. Okey? Okey, itu sahaja untuk hari ni. Thank you. Thank you, madam.